Okey, Assalamualaikum. Okey, kali ini kita akan bincang pula modul 4 buku catatan pertama. Okey, latihan yang cikgu bagi latihan tahun 2008. Okey, untuk latihan 2008 ni, okey, ini adalah latihan dia. So, macam biasalah. Okey, so boleh refer latihan dekat sebelah ni. Alright. Okey, so untuk latihan ini, okey, macam biasa kita baca soalan dululah. Okey, dia kata pada 1 April 2008, Puan Zaidah memulakan perniagaan Bakery Lazat. So, awak kena tahulah awak adalah Bakery Lazat yang pertama yang awak kena ingat. Yang membekalkan pelbagai jenis kek dan juga biskut. So, ini merupakan barang niaga awak. Okey, and then dia kata di Pekan Simpang 4 Perlis. Okey, beliau membawa masuk modal sebanyak 21,400. So, ini merupakan jumlah modal dia. Okey, modal dia bawa masuk adalah 21,500 yang terdiri daripada yang pertama adalah tunai di bank. Okey, kalau tunai di bank kita akan tulis sebagai bank, and then dan juga alatan kedai sebanyak 1,500. Okey, dekat sini ini adalah catatan permulaan. Okey, so ini merupakan dia baru nak berniaga. Okay, so macam biasa, bila catatan permulaan, kita akan masukkan maklumat ini dalam jurnal am. So macam biasa dekat sini 2000 bertukar. So dekat sini adalah 2008. Okey, dia punya bulan adalah pada bulan berapa ni? Okey, dekat soalan dia bulan 4. So April lah. April 1. April 1. Okey, so tulis dekat sini butiran dia. Pertama adalah bank. Okey, nilai dia adalah 20,000. Okey, dan yang kedua adalah alatan kedai. So, nilai dia adalah 1,500. Jadi disebabkan ini merupakan catatan permulaan yang mana dia baru mulakan perniagaan. So, kita akan letak bahagian sini adalah modal. Okey, macam biasalah ya. Okey, ini adalah modal. Okey, modal disebab bahagian kredit kita ketepikan dia sedikit. Okey, so nilai dia dekat sini adalah 21,500. Okey, jangan lupa letak 21,500. Ni pun sama 500. Okey, macam biasa untuk jurnal am dia kena ada keterangan. So, kita akan tulis merekod aset dan equity pemilik pada tarikh ini. Okey, kenapa ada aset dan juga equity pemilik? Sebab bank dan juga alatan kedai ini merupakan aset, modal itu adalah item equity pemilik. Andai katalah dekat sini ada akaun belum bayar, so awak akan tambahlah dekat sini merekod aset, liability dan juga equity pemilik pada tarikh ini. Okey, so settle yang pertama. Okey, soalan ni dia kata sepanjang bulan April 2018 urus niaga ditunjukkan oleh dokumen di bawah. So, dia minta awak sediakan buku catatan pertama, kedua pindahkan ke ledger, dan ketiga buat imbangan duga. Okey, untuk B dan juga C sebab kita tak belajar lagi, so kita akan sambung kepada kita buat BCP dululah ya. Okey, so untuk dokumen yang pertama ni, okey, dokumen yang pertama ini merupakan dokumen keratan cek. Dekat sini dah mention keratan cek. Okey, so keratan cek, okey, kita tadi siapa? Tengok balik atas, kita merupakan Puan Zaidah. Okey, so keratan cek ini, okey, penerima adalah Encik Salim. Maksudnya kita bagi kepada Encik Salim. Okey, untuk membayar sewa kedai. So, ini merupakan item pembayaran. Bila pembayaran menggunakan cek, kita akan masukkan dalam buku tunai. Sebab dekat dalam buku tunai ini kita ada kolom tunai dan juga bank. Okey, so dekat bahagian sini, okey, buku tunai ni ada dua bahagian. Okey, bahagian sini ni bahagian debit, maksudnya penerimaan. Okey, sebelah dia yang start daripada tarikh juga ni sampai hujung ni merupakan bahagian kredit ataupun pengeluaran ataupun pembayaran lah. Okay, disebabkan yang ini adalah keratan cek kita bayar, so kita akan tulislah tarikh dia dekat sini 2008. Okey, dia punya ini adalah April bila ni? April 2 hari bulan ya, 2 April. So dekat sini kita akan tulis sewa dibayar. So nilai yang dibayar adalah
650. Macam mana nak tengok? Kalau dia bagi keratan cek, tengok dekat bahagian kolom dalam ni, keratan cek yang cek ini. Okey, nilai dia adalah 650. Okey, tadi cikgu lupa nak bagi tahu dekat awak, dekat buku tunai ni kita ada kita ada baki tadi baki kita daripada journal am yang ini. Kita ada nilai bank 20,000. So pindahkanlah dekat buku tunai. So, dekat sini 2008 April 1. So, dekat sini kita ada modal. Kenapa modal? Sebab ini memulakan perniagaan. Kalau dia meneruskan perniagaan ataupun dia bagi tahu berikut merupakan baki-baki, so itu adalah baki lah. So untuk yang ini kita ada baki untuk bank kita, modal bank kita. Okey, 20,000. So letak siap-siap lah dekat sini 20,000. So bila buat soalan ni pastikan ada butiran RM lah ya. Yang ni tadi cikgu terlupa nak letak balik sebab cikgu copy paste je tapak yang buku teks punya soalan, lupa nak letak balik. Okey, so settle. Okey, dokumen yang pertama dah settle. So kita tengok dokumen yang kedua. Okey, dokumen yang kedua ini merupakan dokumen resit rasmi. Okey, dokumen resit rasmi ni adalah dokumen yang menunjukkan pembayaran telah dibuatlah, bukti pembayaran. Okey, kita tengok diterima oleh siapa. Okey, dekat sini nama kita adalah Bakery Lazat. So bila nama kita, maksudnya kita bayar. Bila kita bayar, dia akan duduk dalam buku tunai. Okey, bahagian kredit pembayaran. So tarikh dekat sini adalah tarikh 4 hari bulan. So kalau tak sure nak tengok kat mana, dekat sini. So ini adalah 4 hari bulan. Okey, so kita akan tulislah dekat sini. Okey, butiran dia kita kena tengok lah. Alright, butiran dia kita kena tengok dulu. Bayaran dia untuk apa? So bayaran dekat sini adalah bayaran untuk rak pameran kek. Maksudnya kita beli rak. So ini adalah kategori perabot. Okey, so nilai dia adalah berapa? 6,900. Okey, dah settle. Okey, kita tengok dokumen yang seterusnya, dokumen invoice. Okey, dokumen invoice ni adalah dokumen jual beli. Okey, barang niaga barang niaga ataupun bukan barang niaga secara kredit. Maknanya kita berhutang dululah, kita tak bayar terus. Okey, so dekat sini nama kita berada di bahagian bawah. Bila nama kita berada di bahagian bawah, maksudnya ini adalah item yang kita akan masukkan dalam jurnal belian dengan syarat butiran ini adalah barang niaga. So dalam soalan ni kita memang menjual barang-barang kek kan. So kita pergi dekat jurnal khas, pergi dekat bahagian jurnal belian. Okey, dekat sini tahun dulu 2008. Okey, April berapa ni? April 6. Okey, 6 April. Okey. Kalau dekat Excel ni dia memang automatik macam ni tau. Nanti awak tulis biasalah April 6. Okey, butiran kita akan letak daripada siapa kita beli. Kita beli daripada kedai kek unik. Ini kedai kek unik. So kita akan tulislah kedai kek unik. Alright. Okey, so nombor dokumen tengoklah dekat sini 4786. 4786. Jumlah kita adalah 3,600. Macam biasa dekat sini RM jangan lupa. Cikgu dah terpadam semua sekali tadi Alright, kita isikan dulu. Nanti kan lupa pula. Okey, so kita tengok dokumen yang seterusnya. Dokumen okey, sebelah sini pula dokumen dia. Dokumen nombor 4. Okay, kita tengok dokumen nombor 4. Okey, dokumen nombor 4 dekat atas ni. Okey, dokumen nombor 4 ni adalah dokumen bil tunai. Okey, kalau dokumen bil tunai ini adalah dokumen yang kita akan gunakan apabila jual beli kita berlaku menggunakan tunai ataupun cek. Maksudnya kita terus dapat duit lah kalau kita jual, ataupun kalau kita beli kita terus bayar menggunakan tunai ataupun menggunakan cek. So dekat sini nama kita berada di bahagian atas. So kita kena faham lah bila nama kita di bahagian atas, maksudnya kita jual. Kita jual. Okey, nak tahu secara apa dekat sini dia ada tunai titik bertindih nombor cek. Okey, kalau dia menggunakan cek, dia akan bagi tahu berapa nombor cek dia. Tapi kalau tiada nombor cek dekat sini, dia menggunakan tunai. Okey, kadang-kadang soalan dia akan potong lah. Kalau dia potong tunai, maksudnya dia guna cek lah.
Kalau dia potong cek, dia guna tunai dan sebaliknya. So untuk soalan ini dia menggunakan tunai. Okey, so dekat sini kita tengok dekat buku tunai, sebab kita jual kita dapat duit ya. Bila kita jual kita dapat duit. So dia penerimaan, kita akan rekod bahagian debit. Okey, dekat sini 10 hari bulan. Okey. Okey, macam mana kita nak rekod butiran dia? Okey, bila kita jual ni, okey, adalah barang niaga kita, kita akan tulis sebagai butiran dia adalah jualan. Okey, tapi kalau kita jual itu bukan barang niaga kita. Contohnya kita jual dekat sini, kita jual perabot. So kita akan tulis perabot. So yang awak kena faham, perkataan jualan ini hanya boleh digunakan apabila kita jual barang niaga lah. Okay, so dekat sini dia jual secara tunai, nilai dia adalah 825. So dekat sini 825 kan. Okey, so dokumen yang kelima, dokumen seterusnya adalah dokumen nota kredit. Dokumen nota kredit ini adalah dokumen pulangan. Okey, bila pulangan sama ada jual ataupun belilah. Okey, so nama kita berada di bahagian bawah. So ini adalah dokumen jurnal pulangan belian. So pergi dekat bahagian sini, dokumen pulangan belian, masukkan data dia. Yang ini April. Okey, tarikh dia adalah pada 12 hari bulan. Okey, kita akan tulis nama yang satu lagi, kedai kek unik. Okey, kilang kek unik. Alright, nombor dokumen dia adalah NK K2019. Kalau nak lebih tepat, copy paste sebiji-sebiji macam dalam soalan. Okey, nilai dia RM90. Okey, itu dokumen yang ke-5. And then kita tengok dokumen yang seterusnya. Okey, dokumen yang seterusnya adalah dokumen nombor 6. Okey, ini merupakan dokumen resit rasmi. Okey, diterima daripada Bakery Lazat. Okey, nampak dekat sini. Maksudnya kita bayar. Yang tu awak kena ingat. Bila kita bayar, maksudnya kita akan rekod dekat bahagian buku tunai, bahagian pembayaran. Bahagian sini ni. Bahagian kredit. Alright. Okey, so dekat sini dia kata bayaran dia adalah untuk menjelaskan invoice. Bila invoice, maksudnya kita bayar hutang lah. Bila kita bayar hutang, kita akan tulis nama perniagaan yang terima. So ini pada tarikh 14. Okey, nama dia adalah kita bayar kepada kilang kek unik. So tulis kilang kek unik. Alright, kita menggunakan, okey, dekat sini kita ada diskaun tunai 359. Maksudnya ini adalah diskaun yang kita terima 351. Okey, jumlah hutang yang kita bayar adalah 3159. Okey, settle untuk dokumen nombor 6. So kita tengok seterusnya dokumen nombor 7. Dia belah sini. Okay, so kita tengok dokumen yang seterusnya. Dokumen seterusnya adalah invoice. So invoice, awak tahulah, nampak je invoice dia adalah jurnal jualan ataupun jurnal belian. Dengan syarat butiran dia adalah barang niaga. Kalau bukan barang niaga, contohnya aset bukan semasa, dia akan masuk jurnal am lah. Okay, so dalam soalan ni nama kita di bahagian bawah, maksudnya beli. So dia akan masuk jurnal belian. So dekat sini jurnal belian kita rekod di bahagian atas, tarikh dia adalah 17. Okey, kita akan tulis Sapura Biskut. Sapura Biskut. Okey, Sapura Biskut. Alright, so dekat sini 4910. Okey, jumlah dia 1710. Alright, so settle. Okay, kita tengok dokumen number 8. Okey, dokumen nombor 8 ni adalah dokumen invoice. Ingat invoice, ingat jual ataupun beli. Tengok nama kita dekat mana, nama kita dekat atas. Nama di atas adalah jurnal jualan. So kita akan rekod dalam jurnal jualan 2008 April berapa ni? 19. Okey, butiran kita jual pada siapa? Kita jual pada restoran Bayu. So kita akan tulislah restoran Bayu. Okey, folio. Okey, nombor dokumen kita 0001. Jumlah kita adalah 2033. Okey, ni dah settle. Kita tengok dokumen nombor 9. Okey, dokumen nombor 9 ini merupakan dokumen slip simpanan wang ataupun kita kata slip bank lah. Kalau slip bank maksudnya kita simpan duit. Okey, awak kena ingat. Okey, untuk slip bank
Okey, bila kita simpan duit, yang awak kena faham itu adalah catatan kontra. Okey, so catatan kontra, cikgu kecilkan sedikit buku tunai awak ni. Okey, catatan kontra. Okey. So bila yang awak kena faham, okey, kat sini awak simpan duit. Bila simpan duit maksudnya bahagian penerimaan, bahagian debit ini kolom yang terlibat yang bertambah adalah kolom bank. So letak siap-siap dekat kolom bank. Okey, nilai dia 400. Okey, kalau dekat sini bank, okey, butirannya mesti tunai. Okey, folio letakkan K, maksudnya kontra. Tarikh jangan lupa 21. Okey, bila kontra dia akan berada di dua-dua bahagian. So dekat sini 21. Okey, disebabkan sini tunai, sini akan jadi bank. Okey, kolom dia adalah kolom tunai 400. So awak kena fahamlah bila kita simpan duit, maksudnya duit kita dekat tunai berkurang. So betul lah kolom tunai kita yang berkurang sebab dia duduk bahagian kredit. Dan kolom bank kita, duit kita dekat bank akan bertambah sebab kita masukkan duit ke dalam bank. Kalau buat catatan kontra ni, pastikan isi kolom dululah, jangan isi butir. Itu cara cikgu lah, ikut awak mana yang awak selesa. Tapi kalau cikgu akan letakkan dalam kolom sebab buku tunai dia melibatkan kolom tunai dan juga bank tu dia ada dekat dua-dua bahagian. So takut awak pening, so kita masuk ikut kolom. Okay, and then kita tengok yang seterusnya. Okay, dokumen number. Okay, ni dah habis dah. Kita tengok dokumen number 10 Dokumen number 10 ini adalah dokumen nota debit. Okey, dokumen nota debit itu adalah dokumen yang menambahkan hutang kita. Faham menambahkan hutang. Sebab cikgu perasan ramai pelajar ni, dia nampak nota debit ni, dia pergi letak dekat pulangan. Awak kena ingat dokumen yang masuk dalam jurnal pulangan, sama ada pulangan jualan ataupun pulangan belian, itu hanyalah nota kredit. Faham Nota kredit. Kalau nota debit, dia akan masuk dalam jurnal jualan ataupun jurnal belian. Okey, so kes dia sama juga. Tengok nama kita di bahagian atas, maksudnya ini akan masuk dalam jurnal jualan. Okey, so pergi dekat sini, jurnal khas, jurnal jualan, tarikh awak adalah 24. Alright, yang ini adalah restoran Bayu. Okay, cikgu ingatkan lagi sekali, bila kita buat soalan ni, dalam butiran kita ini tak boleh ada nama kita. Okey, kena ingat kita adalah Bakery Lazat. So jangan silap lah. So dekat sini, nama dokumen awak adalah ND 0001. Yang ini ni berapa nama dokumen dia ni? Cikgu salah letak kot. Kejap kita patah balik April 19 Cikgu nak tengok April 19 bawah ni. Oh, sebab 001 automatically lah. Sebab dalam ni dia tak boleh baca, so kita letak atas tu supaya letak ni lah, supaya dia boleh baca sebagai 001. Kita kena letak apa tu, underscore atas tu benda tah namanya. Okay, alright. So kita tengok yang ini, patah balik So nilai dia 190. So 190. And then kita tengok berikutnya adalah logistik rasmi, dokumen 11. Okey, diterima daripada restoran Bayu. Okey, yang ini restoran Bayu ni bukan nama kita, tapi nama orang lain. Bila nama orang lain, maksudnya ini adalah penerimaan. So kita akan letak dekat dalam buku tunai, bahagian penerimaan debit. Tarikh dia adalah 26. Alright. Okey, nama kita akan letak. Okey, dekat sini disebabkan disebabkan dekat sini adalah bayaran untuk menjelaskan hutang. So macam biasa, cikgu bagi tahu keyword dia, kalau bayaran dia untuk jelaskan hutang, kita akan letak nama yang bayar tu. Okey, so dekat sini awak akan tulis restoran Bayu. Okey, dia bayar menggunakan cek, ada diskaun tak ada apa-apa pun. So dia bayar 1,200. Okey, settle. And then kita akan tengok berikut memo. Okey, memo dokumen number 12. Okey, dekat sini dia kata mengambil 2 biji kek untuk tujuan promosi.
Okey, so bila diambil untuk tujuan promosi, awak kena ingat bila ambilan itu bukannya ambilan tunai ataupun bank, kita akan rekod dalam jurnal am. Tapi kalau ambilan itu adalah ambilan yang berkaitan dengan duit kita, tunai ataupun bank, kita akan rekod dalam buku tunai lah. Okey, so ini kita akan rekod dalam jurnal am. Okey, tarikh dia 28. Okey, bila kita ambil ini adalah barang niaga. Okey, kita ambil untuk ambilan barang niaga. Okey, jangan terus tulis ambilan perkataan ambilan itu adalah untuk secara peribadi. Okey, untuk soalan ni dia ambil untuk tujuan promosi. So awak akan letaklah dekat sini promosi. Okey, promosi. Kenapa dia lekat ni? Promosi. Okey, debit kita rapatkanlah, jangan pergi jauh. And then okey, kredit ni disebabkan kita ambil barang niaga, dia akan jadi belian. Alright, kita akan jadi belian. So promosi berapa nilai dia? 108. Yang ini pun sama 108. Pastikan rekod debit dululah baru kredit. Okey, ini keterangan dia adalah merekod ambilan kek untuk tujuan promosi. Kalau untuk tujuan peribadi, kita mention lah peribadi. Janji bila cikgu baca, okey, faham. Itu adalah berkaitan apa. Okey, and then dokumen yang seterusnya, dokumen yang terakhir lain, dokumen number 13. Okey, ini adalah dokumen voucher pembayaran. So, nama pun voucher pembayaran maksudnya kita bayar. So, automatically akan masuk dalam bil tunai lah. So, bil tunai bahagian kredit. Tarikh dia adalah 29. Okey, dekat sini kita akan tulis gaji. Gaji kita bayar menggunakan cek. So, jumlah dia adalah 400. Okey, settle 400 dekat sini. Okey, so dah habis dah semua sekali. So, cikgu besarkanlah. So, daripada jurnal am. Okey, untuk jurnal am macam biasalah. Untuk urus niaga yang pertama, satu hari bulan yang kita rekod kita punya maklumat catatan permulaan ni, kita kena imbangkan dekat sini. Okey, pastikan debit dan kredit dia kena samalah. Alright, okey, lepas tu yang untuk tarikh-tarikh berikut tu tak perlu pun. Jangan dibuat lah ya. Sebab ada yang hantar soalan dengan cikgu, dia buat. So, tak apalah kalau dekat sini cikgu dah bagi tahu, pastikan awak tak buat lah. Okey, and then okey, untuk yang ini kita akan jumlahkan dia. So, kita ambil sum. Alright. So, jumlah dia adalah 5310. Yang ini pula sum jumlah dia. Okey, jumlah dia adalah 2223. Okey, untuk untuk jurnal pulangan belian 90 je. Yang ini tak ada. Okey, so abaikan. So, macam biasalah, jangan lupa dekat sini kena pastikan kita tulislah April ada berapa hari bulan. So, cikgu lemah sikit bahagian ni. So, kita tengok April dia ada 30. So, basically 30 lah kan. So, kita akan tulis account belian. Account belian dia debit. So, letak debit. Okay, and then dekat sini 30. Ini account jualan. Ni kredit. Kenapa kredit? Sebab dia adalah hasil. Kenapa belian? Belian adalah belanja. Okey, tapi belian tu adalah belanja untuk barang niaga. Kita khaskan dia macam tu. So, 30 yang ini account pulangan belian. So, yang ini lah kredit. Okey, so untuk buku tunai, okey, macam biasa. Okey, besar sangat. So, kita kecilkan. Okey, untuk buku tunai, okey, kita akan tengok bahagian diskaun ni. Okey, tulis je terus dekat bawah 351. Kalau dekat sini ada nilai, tulis bawah nilai dia. Sebab diskaun tu tak sama belah debit tu diskaun diberi belanja, belah kredit tu diskaun diterima hasil. Okey, and then kita tengok bahagian tunai. Bahagian tunai ni yang paling banyak adalah bahagian debit. So, 825. So, tulislah 825, sini pun 825. So, bezanya dekat sini kan, sini ada 400. So, dekat sini mesti akan ada baki BB. So, nilai dia berapa? Tolaklah 825 ni, tolakkan dengan 825 tolakkan dengan 400. So, awak akan dapat 425.
So bila ada baki BB dekat sini, jangan lupa pindahkan di bawah ini. Okey, lepas April, Mei lah, Mei 1. Ini baki BB. Okey, nilai dekat sini 425. So yang ni cikgu minta maaf, ini bukan baki BB tapi baki HB. Okey, tersalah cakap pula. Okey, so yang ini hantar bawah, yang ini bawa ke bawah. Okey, settle bahagian tunai, kita tengok bahagian bank. Okey, kalau awak tengok sepintas lalu pun kita nampaklah bahagian debit ni lebih banyak. So sama dengan kita tekan sum. Okey. Alright. So ini adalah kau sampai tak detect lah. Sekejap. So ulang balik sum. Okey, daripada atas ni ke bawah ni. Okey, nilai dia 21600. So dekat sini pun 21600. So dekat baki HB ni kalau nak tahu sama dengan ambil nilai ni, okey, tolakkan dengan ni kalau nak ni manual lah. Kalau nak buat satu-satu boleh juga. Okey. Okey, dah settle dah. So 10891. So dekat sini adalah 10891. Okey, nak tengok jawapan dia betul ke salah? Tengok dekat sini. Dekat bawah ni dia dah bagi tahu. 10491. Ada tersilap kat mana-mana ke? 10491 400. Oh, ini gaji tadi kita terlupa nak letak. So buat balik. Okey, kita akan ambil yang ini. Okey, tolak dengan ni, tolak yang ini, tolak ni, tolak 400 ni. Tadi 400 ni lupa. Betul? Enter. 10491. So dekat sini 10491 lah. Okay, so double check balik betul tak jawapan dia. Untuk bank 425, untuk tunai 425, bank 10491, JJ jurnal jualan 2223. So kita tengok balik jurnal jualan betul tak. Okay, jurnal jualan kita, jurnal khas jurnal jualan 2223 betul. And then another one is jurnal belian 5310. 5310. Okey, betul. Dalam soalan tu dia tak letak untuk jurnal pulangan belian sebab dia letak yang ada total sahaja. Okey, dalam soalan ni kita tak ada jurnal pulangan jualan ni, kita cuma ada jurnal pulangan belian. Okey, so itu saja perbincangan kita untuk soalan tahun 2008. So kalau ada masalah lepas dengar ni boleh terus WhatsApp cikgu. So nanti cikgu akan terang semula lah. Okey, itu saja. Terima kasih.